Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu Masjid Sultan Muhammad Teliput, dan semua para pencinta ilmu di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan September 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Kita ni satu catatan, kita bincang tentang kasih sayang Allah kepada kita. Kita masih lagi dalam perbincangan kita dalam bab mensyukuri nikmat Allah. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman, kita kena syukur pada nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sentiasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung. Tapi bila makna tak dapat hitung, bukan makna jangan hitung. Larang, ayat itu tidak larang kita menghitung nikmat Allah. Ayat itu larang kita daripada mengkufuri nikmat Allah. Maka kita kena sentiasa hitung, kena sentiasa ingat. Sebab kalau kita tak ingat, kita tak rasa banyak. Dalam Quran kata wala tamnun tastakthir, mu jangan ungkit, mu jangan duk kira banyak. Itu dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah kalau kita kira, kita rasa banyak. Oh, banyak dah pagi ni, banyak dah bui tu. Tapi dalam bab ibadat jangan kira. Kita rasa tak cukup, kita rasa kurang, kita rasa tidak banyak, barulah kita jadi orang yang semangat untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam muka surat yang ke-59, iaitulah nikmat Allah yang ke-6, nikmat masa. Masa yang kita ada ini adalah merupakan suatu anugerah, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nama dia masa. Kalau kita tak kira masa sebagai nikmat, itu yang kita buang tak terpasar tu. Habisnya masa kita, tak tahu apa pergi. Para jemaah sekalian, ana suka selalu kita minta supaya para jemaah ni menghitung, mengira masa yang kita ada. Satu hari satu malam 24 jam. 24 jam dikali dengan 60 minit. Setiap jam kita ada 60 minit. 60 kali 24 jadi berapa? Ini ahli matematik. Pokok account saja dah. Berapa? Tak saya banyak nak berapa? Angka biar tepat. Berapa? Mana ahli hisab ni? 24 kali 60, jadi 1440 minit. Betul? 1440 minit. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan berapa yang kita gunakan untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Satu, berapa banyak yang kita telah gunakan untuk kerehatan. Tapi kita kena ingat, berapa banyak pula kita tersalah menggunakannya dalam perkara yang menimbulkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun masa terbuang. Dia panggil masa terbuang, mana tak ada apa-apa dia tu, kosong gitu ya. Masa berlalu, kita berzikir pun tidak, kita baca Quran pun tidak, kita nasihat pada orang pun tidak. Itulah yang dikatakan masa yang terbuang. Masa yang terbuang artinya masa itu kita tidak guna untuk kebaikan di dunia ataupun kebaikan untuk akhirat.
Jadi ini satu muhasabah yang sangat penting untuk kita kaji, supaya kita tidak akan buang lagi masa begitu saja sebagaimana terbuangnya masa kepada orang-orang yang tidak pandai menggunakan peluang yang Allah Ta'ala beri. Sebab itu kata di para ulama, di antara benda yang pergi tak balik, masa hak pergi dah, dia tak undur dah ke belakang, esok lah dia tak mari dah. Tengok dalam kitab kita ni, tanyalah kepada sesiapa pun, apakah perkara yang paling bernilai dalam hidup dia, pastinya mereka akan menjawab masa. Ramai orang kata kalau boleh undur ke belakang masa, kalau boleh, sudah tidak ada kalau lagi. Yang adanya kita terpaksa kena menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Kerana mengapa? Kerana tanpa masa maka tiadalah manusia ini. Manusia itu berjalan ikut peredaran masa. Allah Ta'ala tentukan begitu. Masa tidak akan dapat berpisah dengan manusia, kerana setiap manusia yang hidup di muka bumi ini berjalan atas landasan masa ataupun waktu selama 24 jam sehari semalam. 24 jam ni sudah daripada 12 bulan, satu hari satu setahun. Allah Ta'ala kata yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah Ta'ala dah ceritakan 12 bulan setahun, sehari 24 jam. Bahkan masa itu ibarat modal bagi setiap insan. Andainya seorang yang peniaga yang mempunyai modal yang banyak, modal dia banyak, tetapi tidak tahu untuk menggunakannya, maka itulah namanya peniaga yang rugi. Itu analogi contoh. Orang ni modal banyak tapi tak kerti nak buat apa. Begitu juga bagi seorang mukmin yang dikurniakan masa setiap saat, minit, jam dan waktu. Jika dia tidak tahu menguruskan masa dengan sempurna, maka dia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Jadi masa kita ada, Allah beri kepada kita peluang yang cukup, tapi kenapa kita tidak gunakannya dengan baik? Maka itulah yang dikatakan manusia yang rugi, manusia yang salah tidak menggunakannya kesempatan yang ada itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matan, dua nikmat. Dua nikmat yang Allah anugerah ni, kalau kita tak tahu, maknanya kita akan kerugian besar. Ramai manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Ramai manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini. Apakah dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, iaitulah nikmat kita sihat dan nikmat ada kelapangan masa. Hadzal hadis rawahul Bukhari dan juga lain-lain imam hadis. Yang penting hadis itu hadis yang sahih dalam Bukhari. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut katsirun minan nas? Ramai manusia tertipu dengan masa ini. Kenapa? Sebab apa Nabi kita sebut ramai di kalangan manusia yang tertipu dengan dia? Mengapa dikatakan begitu sedikit orang yang tidak terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa yang luang? Seorang tokoh ulama hadis dan juga ulama sejarah, banyak ini, ulama belaka dia ni, nama dia Ibnu Al-Jauzi. Dia kata apa? Mungkin terjadi seseorang itu sehat. Dia kata boleh jadi orang itu sehat, orang itu boleh jadi sehat, tetapi tidak mempunyai waktu lapang kerana sibuk dengan urusan dunianya. Dia sehat tapi sibuk. Satu. Mungkin terjadi juga orang yang punya masa lapang tapi tak sehat. Dia tak ada kerja apa dah dia ni, pencen dah dia. Tapi nak ibadat lemah, nak pergi bantu orang tak mampu, nak pergi umrah, pergi haji pun tak kuat, nak pergi masjid pun tak apa larat.
masa kosong, tubuh tak sihat. Apabila kedua-dua perkara tersebut berkumpul, waktu sihat dan waktu lapang, kita ada dua-dua. Kita sihat, kita ada masa. Tapi kita ada satu penyakit lain pula. Apa dia penyakit dia? Penyakit apa? Penyakit kasal, malah pula. Allahu Akbar. Jadi berat juga kita ni. Saya sihat, masa ada. Kenapa tak pergi masjid? Malas. Kenapa tak ikut majlis ilmu? Malas. Apa penyakit kita ada? Daripada penyakit. Maka kemalasan akan mengalahkannya daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Jadilah dia sebagai seorang yang tertipu. Itu makna orang yang terpedaya, tertipu dengan hidup dia, maghbun. Sebab apa? Sebab apa dikatakan tertipu? Kerana dunia ini, dunia yang kita duduk ni para jemaah sekalian adalah merupakan mazra'atun. Apa makna mazra'atun? Tempat perladangan, ladang, cucuk tanam untuk menuai hasil di akhirat. Makna kalau atas dunia ni waktu kita bertanam, cucuk tanam kita tak menanam, kita duduk tengok saja ya. Tanah-tanah kita luas naik hutan je. Hak banyaknya lalang bukannya banyak pokok. Apa jadi? Jadi dunia adalah merupakan satu di akhirat esok dia nak tuai apa, dia nak ambil apa di akhirat. Tak ada benda. Dunia juga adalah merupakan satu perniagaan yang akan diambil keuntungannya pada hari akhirat. Wa fihat tijarah. Jadi analogi dia dunia ni satu perniagaan, tempat kita berniaga ataupun kita bercucuk tanam. Dua tempat. Maka sesiapa yang memanfaatkan waktu lapang dan kesihatannya dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang yang bahagia. Kita masa kita ada, kita guna. Sihat kesihatan kita guna. Sebaliknya sesiapa yang menggunakan keduanya dalam maksiat, wal'iyazubillah, dialah yang betul-betul tertipu. Sesuatu waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu juga waktu kita sihat akan datang waktu sakit yang tidak menyenangkan. Ini dua-dua ni kita ada belaka. Waktu kita sihat kita tak guna. Waktu kita sakit barulah kita nak ambil peluang. Kita kata tidak ada masa untuk kita pada saat itu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita fikir, macam mana kita nak fikir tentang masa? Banyak dah ayat-ayat Quran yang menyebut tentang wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Sebab apa? Nak bagi tahu bahawa manusia dalam keadaan kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal yang soleh. Sekarang ni kita cuba, tak usah pergi jauh, kita kaji apa yang kita buat dengan masa yang kita ada sekarang. Cuba kita tengok apa yang kita buat dengan masa yang kita ada sekarang. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita masa cukup besar, diberi pada kita peluang yang keemasan yang cukup banyak. Tapi ramai pula manusia yang tertewas ataupun manusia yang kerugian. Sedangkan masa itu salah satu daripada perbicaraan yang akan kita bicara di akhirat esok. Dengan apa? Dengan masa. Masa salah satu daripada soalan yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tanya kepada kita tentang masa. Mana dalil? Tuan-tuan ada dalil. Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan daripada Abi Barzah dengan Zai, Abi Barzah Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak. Makna kita ni bila kita keluar daripada kubur esok di akhirat, yang kita yakin dan percaya, semua orang yang beriman yakin dan percaya bahawa kita akan keluar daripada kubur bangkit semula. Hak tak yakin itu orang lain, bukan orang beriman, bukan orang Islam. Kemudian bila berdiri waktu perbicaraan,
Nabi kata la tazulu qadama, tak berganjak kaki kita ni, duk keras itu. Sehingga ditanya tentang an umurihi fima afna. Allah akan tanya, aku beri pada kamu umur, mu buat apa? Aku beri pada kamu umur, kamu buat apa dengan umur yang aku beri? Allah. Jadi kita nak kata apa? Kita telah isikan umur kita dengan apa? Masa yang Allah Ta'ala beri pada kita tu kita guna untuk apa? Kalau kita guna untuk kebaikan, kita gunakan untuk manfaat dunia, manfaat akhirat, maka kita boleh jawab dan kita boleh lepas. Kita kata alhamdulillah. Tapi kalau kita guna masa yang tak betul, nak kata apa? Sudah. Kita nak kata apa? Tuhan kata maka bagi 24 jam. Hari ni tak usah kira hari lain. 24 jam daripada semalam sampai hari ni. Atau kita kira daripada pagi ni sampai pagi esok. Pagi semalam sampai hari ni. Para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat, cuba ambil pen, ambil color dan ambil kertas. Ambil pensel, ambil kertas. Kita cuba buat hitungan, buat senarai, kita buat apa dalam masa 1440 minit ni, apa yang kita buat. Boleh ke tak boleh? Tak payah buat sini lah. Nanti balik rumah ni kita buat. Jadi apa benda yang kita sudah buat? Baca Quran berapa juzuk hari ni? Dia berat ni tanya soalan apa nak dia kata ni. Tanya soalan lain tak boleh ke? Tak. Kita tanya, apakah ibadat yang telah kita lakukan pada hari ni? Senang syarat tengok. Quran ada? Tak ada. Zikir banyak mana zikir? Allah, dia kata zikir ni bukan saya tak nak zikir, Ustaz tak ingat nak zikir. Betul ke tak ingat? Betulkah zikir kita tak ingat? Ana banyak kali cuba tanya muslimin dan muslimat, ingat tak ingat zikir 4 kalimah? Coba kata semula zikir 4 kalimah ni. Kata ikut, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Zikir ni ingat ke tak? Tak ada orang tak mengaku. Tak ada orang mengaku tak ingat. Hak mengaku ingat belaka. Betul tak? Tapi hak tak ingatnya berapa? Hak tak ingat. Dia kata ustaz ni tuduh orang tak ingat pula dah. Kita tak tuduh, kita tanya aja. Hak tak ingatnya apa? Hak tak ingatnya nak berzikir. Ini masalah kita. Kita duduk dalam dunia ni 1440 minit, tak siapa pun 5 kali kita kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi masa kita guna untuk apa? Sebab itulah dia kata penggunaan masa sangat penting. Allah Ta'ala yang bertanya, soalan yang pertama yang ditanya, an umurihi fima afna. Umur aku beri pada kamu, mu buat apa? Umur aku dah beri itu, kamu buat apa? Sebab itulah adalah hadis Nabi kita sebut, orang ni akan diberi tempoh sehingga umur 60 tahun. Diberi tempoh sehingga 60 tahun. Lepas pada 60 tahun tidak ada lagi keuzuran bagi dia untuk nak jawab depan Allah Ta'ala begitu gini, sebab sudah tamat tempoh yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita 60 tahun. Kita nak kata apa lagi? 60 tahun ni masa lama, tapi kita pula tak kira kepada masa yang kita ada. Kita kata inilah satu kerugian yang amat besar. Masa yang diberi tidak digunakan untuk sepatutnya. Satu hari Nabi kita tanya Sayyidina Abu Bakar, saya tanya sahabat dia radhiyallahu anhu. Nabi kata, siapa dia gizairah orang sakit hari ni? Abu Bakar jawab, saya. Siapa dia ikut jenazah hari ni? Siapa dia? Siapa dia puasa hari ni? Dia. Siapa dia sedekah? Ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, masa dia banyak. Satu hari dia boleh buat macam-macam benda. Kita ni kalau sibuk hari ni, banyak benda kita buat. Hari ni saya banyak benda buat. Mari daripada ke bandar Kota Baru daripada pagi tadi, pejabat tu, pejabat ni, hot tu kena lagi. Tapi bila tanya Quran baca, tak ada. Zikir tak ada juga. Semua hak lain tak ada belakang kecuali hak dia sadia. Tengok, itu soalan yang pertama di mana umur kita akan ditanya. Jadi para jemaah sekalian, kita kena perluaskanlah, perbanyakkanlah perjalanan mengisi masa kita. Ana sebut satu kaedah, dia panggil manajemen ibadat. Kita ni memang pakar dalam bidang pengurusan, pakar. Kita strategi sana, strategi sini, semua boleh belaka.
Tapi yang kita tidak pakarnya pengurusan dalam bab ibadat tak pakar. Sebab kita tidak atur hidup kita ni. Sebab apa aku tak boleh zikir? Kenapa aku tak boleh baca Quran berapa orang muka surat satu hari atau satu hari? Kenapa? Semua kenapa-kenapa ini akan terjawab apabila kita maklum diri kita tidak bersedia untuk melakukannya sebab tak ada dalam agenda. Itu punca dia. Tidak ada dalam agenda. Kita ni akan apa? Akan melakukan ibadat. Bila kita buat ibadat pagi 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Waktu waktu rehat 1 kali. Lepas zuhur, setiap kali ada makan, kita pun letak jadual kita tasbih, zikir 4 kalimah ni. Insya-Allah para jemaah sekalian, kita tidak akan ketinggalan, tidak akan tertinggal bacaan-bacaan tadi. Sebab apa? Sebab kita adalah agenda dalam jadual kita. Jadi yang penting sekali kena letak jadual. Sekarang ni banyak benda yang kita tak boleh nak jawab daripada Allah Azza wa Jalla. Membaca Quran hari ni tak. Sebab apa? Tinggal Quran. Tinggal Quran pun Quran duduk dalam handphone. Quran tidak tertinggal, cuma tak buka je. Ini masalah kita. Sebab halangan kita hari ni banyak sangat. Yang melarangkan kita tu banyak. Alat-alat kita ni banyak lara. Ahli-ahli masjid pun, kalau duduk dalam masjid pun duduk baca grup WhatsApp. WhatsApp ni lara. Dan juga alat-alat yang media-media lain ni, kita ada macam-macam dia panggil. TikTok ada, grup WhatsApp ada, berapa lagi lah, macam-macam benda kita ada. Jadi kita ni banyak sangat. Tapi kalau kita bajet, aku mesti habiskan zikir ni banyak ni, aku mesti habis kota baca Quran banyak ni. Dan kita ada senarai pula, keluarga-keluarga kita sakit, kita akan pergi ziarah dia. Ada pula sahabat-sahabat yang lama kita tak jumpa, kita akan pergi ziarah. Ada berlaku kematian tempat kita akan pergi solat jenazah. Maka ketika itu waktu kita ikmar. Ni kita anak duk perhati tengok, ada sahabat-sahabat kita ni, dia penulis. Dia boleh menulis buku, setiap bulan keluar buku baru. Abang kita bab menulis ni kita tak boleh nak kata, sebab anugerah khas Allah Ta'ala beri. Ada orang boleh cakap, tak boleh menulis. Cakap je dia boleh. Kalau suruh dia ceramah ini, dapat email kena warning, berhenti dah, isu lama dah. Kalau dia tak berhenti. Cakap boleh. Suruh dia menulis, 2 muka surat tak lepas. Ada orang Masya Allah dia boleh menulis banyak, dia boleh cakap. Ada hak dua-dua. Itu anugerah Allah Ta'ala. Tapi tak apalah, kita tak boleh nak cemburu dengan orang yang boleh nulis. Yang kita nak buatnya, kita nak bincang manajemen ibadat kitanya dalam skop yang kita mampu buat. Hak kita tak mampu buat, jangan kata. Soalan yang kedua para jemaah sekalian, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmumu, kamu belajar ilmu banyak, mau beramal ke tidak? Tanya 2 soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Allah akan tanya harta kita dari mana dan ke mana. Ini dipanggil dari dan. Itu harta. Wa an jismihi fima ablahu, dan tubuh kamu ni kamu guna untuk apa tenaga yang kamu ada ni. Jadi pasal itulah dalam hadis ni Nabi kata sihatun wa farag, awal as-sihhatu wal farag. Mana tubuh kita sihat, kita guna untuk apa? Waktu kita guna untuk apa? Hadis ini rawahu Tirmizi. Jadi para jemaah sekalian, banyaklah kalau kita nak kaji, nak tengok tentang masa. Baik, tengok dalam buku kita. Jika kita sihat, maka kita mampu untuk menunaikan salat. Kita mampu untuk mengerjakan ibadat-ibadat lain. Dan juga kita mampu untuk bergerak dan berjalan menuju ke rumah-rumah Allah, ke masjid kita mampu. Dan orang yang paling penting, kita mampu untuk, dan yang paling penting, kita mampu untuk melakukan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah dengan mudah. Sebab itu pentingnya kesihatan. Pentingnya kita sihat. Nak pergi Mekah kena sihat. Nak pergi bantu orang kita kena sihat. Kalau kita sakit, siapa dia nak bawa kita pergi bantu? Dia pula kena bantu dah. Tengah orang dah sibuk angkat orang, dia pula kena angkat. Sibuk. Demikian juga apabila kita punya masa lapang, jadi masa tu kita kena atur. Kena atur. Kalau tak atur, dia akan lari begitu saja. Namun hari ini, ramai daripada kita yang tewas dengan 2 nikmat ini.
secara nyata, realitinya begitulah keadaan kita. Ramai daripada kita yang tewas dengan dua nikmat ini, waktu yang Allah berikan kesihatan kepada kita, kekuatan dalam diri kita, tapi kita lalai daripada mengerjakan ibadat, lalai daripada untuk tunduk dan sujud dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mari masjid pun tak mari. Hari ini pula banyak dah halangan-halangan yang berlaku. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat sihat kita itu, kita sering menyesali dengan berkata, alangkah bagus jika aku sihat. Kalau aku sihat boleh pergi masjid. Alangkah baik jika aku banyak masa. Ini masa sibuk dan tak nak buat apa dah. Kita tak suka tengok jauh tuan-tuan. Baru ni 2 tahun kita kena kurung ke Covid. Tak boleh pergi masjid. Masa tu jiwa kita ni memberontak nak pergi masjid. Betul tak? Sebab kita tak boleh pergi. Tapi bila boleh pergi masjid, tak pergi pula. Nanti dia sakit nanti. Ketika itu baru dia menyesal. Bila Pak Imam mari jumpa dia, mari tanya khabar, Pak Cik, apa khabar? Baik. Ketika itu dia akan pegang tangan Pak Imam. Dia akan minta, Pak Imam, Ustaz, tolong doalah kalau sihat nak pergi masjid. Berai mata ketika tu dah. Tu email apa paling lain. Dia ni. Masa sihat dulu tak pergi pun masjidnya. Waktu tak sihat ni lah duk pegang tangan aku minta nak pergi masjid. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita ni jangan sampai ke situ. Waktu kita sihat kita kena pergi. Begitu ramai orang yang telah diberikan masa dan kesihatan yang baik, tetapi dia meninggalkan kebaikan yang Allah anugerahkan itu. Apabila dia diuji, dia merasa sesal. Tetapi malangnya apabila dia sihat kembali, dia tidak mengenang azamnya sebelum ini. Waktu dia sakit juga Allah pegang tangan Pak Imam dulu kuat-kuat, nak pergi masjid dah, nak pergi belajar dah. Bila sihat balik, hilang pula pakcik ni. Ini kata-kata hilang balik. Dia punya kedudukan yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Baik, tengok dalam kata-kata cerita ulama-ulama yang terdahulu bagaimana mereka dengan waktu. Seorang tokoh ulama yang kita sanjungi iaitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tulis kata-kata Syafi'i ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata sahibatus sufiyah. Aku telah berkawan dengan ahli-ahli ibadat. Faman tafa'tu minhum illa bi kalimatain. Aku dapat ambil pungut daripada kata-kata mereka 2 nasihat. Dia kata aku kawan dengan ahli ibadat ni, aku dapat ambil apa dia? Ambil 2 nasihat daripada 2 kalimah daripada ahli sufi, ahli ibadat ni. Yang pertama, al-waqtu saifun. Masa itu pedang. Dalam kalau pepatah Melayu, masa itu emas. Dia kata masa itu pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Sama ada menggunakan pedang itu memotong dia ataupun dia potong. Maknanya kalau kita tak guna masa akan guna kita, duduk saja, tak ada faedah, tak ada apa-apa. Kita duduk membazir masa, entah apa yang kita boleh buat, jawabnya tak ada benda yang kita boleh buat. Satu. Wa nafsuka, ini kata-kata yang kedua. Wa nafsuka, nafsumu ni, nafsu kita ni lah. Illam tushghilha bil haqqi, kalau kamu tak sibukkan dia dengan benda baik, benda benar, wa illa shaghalatka bil batil, nasaya dia akan sibukmu dengan benda batil. Kita kalau kita tak sibuk dengan benda baik, tak sibuk pergi masjid, tak sibuk mencari ilmu, tak sibuk buat kerja-kerja kebajikan, nasaya dia akan sibukkan kita, dia cari kita pergi tempat benda tak baik. Benda tak baik ni nafsu suka. Sebab apa dia suka? Sebab dia disokong oleh syekh. Syekh apa? Syaitan nama dia. Tempat tak baik disokong oleh syaitan. Jadi nafsu bergabung dengan syaitan cepat. Sebab itulah sekali-sekala bila ada pesta heboh-heboh, riuh-riuh ni kan, Allah, dia kata ramai molek macam gila.
Tempat walaupun kita suka mengaji, tapi tempat belajar di masjid tak begitu ramai. Sebab apa tak ramai? Sebab tidak disukai oleh syaitan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita pergi pula, cuba kita jadikan kisah ini sebagai teladan betapa pentingnya masa dalam kehidupan kita. Usah dibuang dengan perkara yang sia-sia. Jangan buat, jangan rugikan masa. Seorang guru kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ada tok guru dia, nama dia Ubaid. Tulis nama tok guru ni, Ubaid bin Ya'ish. Ubaid bin Ya'ish ni seorang maha guru, tok guru pada Imam Syafi'i. Sebagaimana yang dicerita oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Dia kata apa? Al-Muhaddisul Kabir, seorang tokoh ulama hadis yang hebat. Nama dia Ubaid bin Ya'ish dengan Ain. Ubaid bin Ya'ish syekh pada Bukhari dan juga Muslim. Dia kata apa? Kata di Ammar bin Raja, sami'tu, aku dengar sendiri. Ubaid bin Ya'ish ni kata, dia kata apa? Selama 30 tahun aqamtu salasina sanatan ma akaltu biyadi bilail. 30 tahun aku duduk tak makan malam dengan tangan aku sendiri. Tak ada. Jadi buat apa? Dan saudara perempuanku tolong suap makanan ke mulut aku. Sebab apa? Dia sibuk dengan menulis hadis. Nak menulis hadis ni sebab bila orang-orang dulu ulama hadis, dia berjalan, dia dengar riwayat tu, riwayat ni, malah nanti dia tulis apa yang dia dengar riwayat. Itu dia panggil ilmu dia. Orang ni macam komputer lah. Zaman kita ini orang tak payah tulis, orang rakam dengan video ni, rakam dengan alat, rakam suara saja apa ada, rakam sekali dengan gambar apa ada. Tapi orang dulu dia tulis balik, qaid. Dia kata 30 tahun aku tak sempat makan malam dengan tangan dia, dan adik dia yang tolong suap makan mulut. Ada cerita lain lagi menarik. Dia makan, tapi dia tak ingat dah dia makan. Ada juga kes. Khadam ni cerita bukan Ubaid Ya'ish, orang lain pula ni. Khadam dia mari letak makannya. Syekh, ini makan malam, asyak dia panggil. Makan. Tok saya ni duduk menulis, duduk baca kitab, tak ingat. Khadam dia, aku nak tidur dah. Dia pun ambil makannya, dia suap. Bismillah, makan habis. Sampai tengah malam, dia rasa letih dah, dia panggil khadam dia. Ya khadam, aina asya'i, di mana ke makan malam aku ni? Khadam kata, wala tok syekh, saya suap ke tadi, saya basuh dah pinggan pun. Akhirnya tanya pula makan malam duduk mana? Itu kata subhanallah. Ini benda ajaib yang berlaku kepada mereka. Banyak lagi cerita pelik ni. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, pemilik tafsir At-Tabari yang besar tu, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang sangat masyhur. Beliau seorang yang sangat dikagumi. Seandainya kertas-kertas yang telah beliau tulis diberi pada umur beliau sejak lahir, didapati bahawa beliau menulis setiap hari 60 helai ataupun lebih. Tiap hari 60 muka. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Siapa dia? Nama dia At-Tabari rahimahullahu taala. Pelik ulama-ulama besar ni. Al-Imam An-Nawawi, seorang yang sangat dikagumi. Umur dia 45 tahun. Dia mati umur 45 tahun. Tak sempat nak kahwin. Tak ada nak bini, kata orang. Nak kahwin tak sempat. Tetapi kitab-kitab karyanya memenuhi perpustakaan Islam sekitar beberapa puluh jilid. Tak, itu pun kitab dia tak habis. Al-Majmu' contohnya sampai Kitabus Salah dia mati. Dan banyak kitab-kitab dia baru masuk dia meninggal. Kitab dia hak siapnya Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin siap. Syarah Sahih Muslim siap. Kitab-kitab kecil macam Riyadhus Shalihin siap. Al-Azkar. Tapi hak kitab-kitab besar tak sempat. Itu pun dia sempat mengajar 12 mata pelajaran pada satu hari. Sambil dia menulis, dia mengajar. Ni banyak ni kita bersenaraikan di antara karya Imam Nawawi ini. Zaman kita ini ada kok orang lagu ni. Zaman kita ini. Naam.
Baru ya meninggal dunia seorang syekh nama dia Muhammad Adam Al-Asyubi. Dia ni tok guru di Mekah, di Masjid Haram dan juga di guru Mekah. Baru meninggal dalam masa PKP ni, meninggal. Baru. Ana beli kitab-kitab dia. Kitab dia syarah kepada hadis ada yang 40 jilid. 40 jilid besar-besar ni. Besar-besar gini 40 jilid. Orang baru meninggal, Asyubi ni. Dan orang tak kenal pun kalau pergi ke Mekah, orang tak cari dia. Tak cari nak pergi cium tangan dia, kau nak pergi apa, tak ada. Tapi dia punya tulisan sudah berpuluh-puluh jilid. Alhamdulillah, sebahagian daripada kitab-kitab karangan dia ni ana beli, ada di perpustakaan Pondok Sungai Duri ada. Kalau tuan-tuan nak pergi buat rawatan sekali, mari kita pergi bilik berapa jilid kitab Syekh Asyubi. Masih wujud. Maknanya orang yang Allah Ta'ala beri keberkatan masa kepada dia, ada. Masa kita ada. Kita tak usah kata nak baca kitab, nak beli kitab, nak buat kitab, nak baca kitab pun tak habis. Ini kitab yang nak baca ke tuan-tuan ni, kita ambil daripada sebuah buku, nama dia Qimatuz Zaman Indal Ulama. Tuan-tuan beli kitab ni, ada terjemahan bahasa Melayu. Qimatuz Zaman Indal Ulama oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Kitab ni menarik. Bagi pelik saja dari ni, pelik. Dia kata Al-Imamul Muzani, kawan Imam Syafi'i, dia boleh baca kitab kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu 500 kali. Kita sekali tak baca lagi dah. Imam Syafi'i atau sekali hak baca Quran jangan kira. Hak baca Quran Imam Syafi'i rahimahullah taala diceritakan dia baca Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali khatam. Sekali khatam pagi tengah hari, sekali lagi khatam malam. 60 kali dia baca Quran bulan Ramadan. Kita pun duk mikir waktu kita baca cerita ni. Betul kau cakap, biar betul cerita ni. Nah. Mari zaman kita ni ada seorang pemuda remaja Arab di Mekah di Arab Saudi, nama dia Jihad Al-Maliki. Buta mata. Guru dia tulis dalam internet. Dia kata Jihad kata alhamdulillah tahun yang lepas, Ramadan tahun lepas, dia khatam Quran 60 kali. Dan dia berazam untuk tahu baru ni nak khatam 60 kali pula. Kita kata subhanallah. Kalau dia baca hadis betul-betul manifestasi kepada apa yang berlaku pada ulama hadis zaman dulu. Imam Bukhari contohnya, Imam Ahmad dia baca hadis. Orang tebuk sini tebuk semua boleh lah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, itulah masa yang Allah Taala anugerahkan pada orang. Kita nak khatam 2 kali bulan Ramadan pun penat, ada orang khatam 60 kali. Kita kata subhanallah. Baik. Itulah sebahagian daripada amal para salafus saleh dulu dalam mengisi waktunya. Sesungguhnya hidup ini cukup singkat untuk dibazirkan dengan perkara-perkara lalai yang tidak mendatangkan faedah. Sewajarnya setiap daripada kita menggunakan anugerah waktu yang dimiliki dengan membangunkan diri melalui perbuatan yang akan membawanya menghuni syurga insya-Allah. Mana setiap masa kita tu kan kalau kita kata dulu Ustaz cakap macam ni saya boleh buat. Tapi sekarang ni saya sudah lemah, sudah tua, sudah tak larat. Nah, kita kata walaupun tak larat, Ummu Hanik mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah tak larat." Sepupu dia, kakak Sayyidina Ali. Ajarkan kepada saya amalan yang boleh saya buat waktu saya duduk. Nabi kita ajar zikir 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa kita nak buat alasan tak mampu? Apa yang tak mampu? Solat sunat sambil duduk boleh, sambil tidur pun boleh. Solat sunat, solat fardu tak boleh. Ini kerana jika di dunia ini waktu yang dihabiskan dengan perkara yang sia-sia, sesungguhnya akan mendatangkan penyesalan buat selama-lamanya. Mana kalau kita habis masa dengan tidak buat maksiat, tapi habis masa gitu ya, kita akan menyesal waktu rugi. Ingatlah peringatan Allah kepada kita tentang penyesalan yang maha besar di alam barzakh, sebagaimana surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Kesudahan golongan maksud ayat, kesudahan golongan yang kufur engkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula dunia supaya aku mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan bima tarak. Minta nak balik semula ke dunia untuk apa? Nak buat amal baik. Allah kata kalla, tidak, masakan boleh.
sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia saja yang mengatakan, sedangkan di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya sehingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan dua nikmat ini dalam ketaatan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dan terpedaya dengan masa dan juga kesihatan. Maka bersyukurlah di atas nikmat yang dikurniakan selagi kita bernyawa. Apabila bersyukur, Allah akan melimpahkan pelbagai nikmat kepada kita. Bersyukur dan membesarkan kenikmatan Allah adalah melalui hati, melalui lidah, dan melalui perbuatan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ingatlah bahawa setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya adalah suatu musibah. Sehingga ulama salah kata, orang yang tak dapat melakukan ibadah itu adalah satu musibah bagi dia. Bukan musibah ni bala turun, kita duduk saja tak boleh nak ibadah hari ni, adalah musibah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita masuk kepada bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan. Jadi sekarang ni kita tahu kita kena syukur nikmat untuk sampai ke syurga. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.